Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat semua. Apa kabar semua? Pastinya luar biasa baik, dan karena itu Anda semua bersama dengan kita pada malam ini di dalam program. Ya, selamat datang ke Leadership Development Session siri yang kedua. Sebelum saya teruskan, pagi. Mungkin tertanya-tanya dalam ruangan cek sana, kenapa Cik Asri pun terbiat ke malam ni kata pagi pula. Pagi, ya, sebab kita nak sentiasa bersemangat, ya, dan kita mulakan hari kita tu dengan suasana orang kata apa, pagi-pagi biasanya kita bersemangat kan. Jadi pada malam ini walaupun malam, kita ambil semangat pagi itu. Lagi sekali pagi, pagi untuk semua. Baik. Sebelum saya teruskan, selamat malam, salam sejahtera buat semua, juga yang bersama dengan kita pada malam ini, Mr. Cangkot Liang, Cik Mazla Ibrahim Barisam, Double Diamond Agency Manager, Diamond Agency Manager Barisan Eksekutif, dan juga Barisan Agency Manager. Alright, okay. Malam ini, malam Anda. Leadership Development Session. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan. Terus kita banjiri di ruangan chat sana dengan kata-kata yang memberi inspirasi, dengan kata-kata yang memberikan kita semangat, ya. CNI bangga bersamamu, kata Mr. Cangkot Yang. Pangeran Khairunisa wassalam dan selamat malam. Itu dia. Dan seterusnya juga kita ada Jubli Janis, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Julaiha baru sampai rumah. Okey, baru sampai rumah pun sempat terus join kita. Terima kasih. Zawiyah Manasir daripada Terengganu, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Untung di sini, waalaikumsalam. Sadiah lain siput. Siput merangkak-rangkak, harap dapat sampai habis. InsyaAllah kita cuba-cuba. Kemudian Sumah Yahya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jiwa baik sihat. Yani Jafar luar biasa baik. Okey, Mami selamat malam semua. Okey, itu dia. Baik, Leadership Development Session adalah satu sesi yang direka khas untuk anda, para pecapai bonus kepimpinan. Tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada anda. Tahniah untuk anda yang hadir pada malam ini, ya. Kerana apa? Kerana anda terpilih untuk hadir. Terpilih itu untuk hadir kerana anda dijemput. Ya, bagi mereka anda yang menerima jemputan saja, kita ada hantar kepada ramai LBA, tapi yang dapat hadir pada malam ini, inilah yang ada di ruangan Zoom, rezeki anda. Tahniah. Sekali lagi saya ucapkan, beri tepukan pada diri anda, bagi ikon tepukan ataupun kita bertepuk lah, ya. Kita bertepuk. Dah lama kita tak dengar pertanyaan apa khabar luar biasa baik, tepukan CNI dan sebagainya. Kita tepuk aja pada malam ni. Okey, berikan komen-komen yang positif sekali lagi di ruangan chat sana, dan kata apa? Let's fight, anda hebat. Jadi dan seterusnya saya nak berceritalah, mungkin ada di kalangan kita pada malam ini yang mungkin pertama kali mengikuti LDS ini. Jadi apa yang boleh dapat dalam sesi LDS ini? LDS adalah satu kelas ataupun satu sesi pembelajaran di bawah CAN System yang kata apa, berobjektifkan untuk menyokong perkembangan anda, menyokong perkembangan anda daripada zero kepada seorang hero. Itulah. Ini adalah matlamat kita. Dan sebelum ini dalam sistem CAN, ya, kita fokus kepada asas, kepada fundamental untuk semua CBO yang mana anda ada ikut setiap minggu, setiap hari, setiap bulan. Program-program yang kita dah susun aturkan itu adalah lebih kepada asas dia. Alright. Kemudian LDS adalah sesi khas untuk anda yang kita reka khas untuk anda kepada penikmat bonus kepimpinan, ya, kerana anda sudah berada di tahap yang kedua ini, di tahap pemimpin lah. Okey.
LDS akan mempersiapkan Anda untuk kita mempersiapkan Anda bila mana Anda melangkah ke dunia kepimpinan, ke era kepimpinan ni, dia ada beza, sudah beza. Jadi kita perlu persiapkan Anda tentang nilai-nilai yang perlu Anda ada sebagai seorang pemimpin. Okey. Apa yang Anda perlu lakukan untuk membina dan juga mengetuai pasukan ataupun organisasi Anda. Bagaimana juga untuk dan juga untuk kita ataupun untuk Anda menikmati, ini yang paling penting, untuk menikmati keberhasilan yang lebih lumayan. Dan LDS ini akan diadakan 2 bulan sekali dengan pengisian yang padat. Untunglah boleh saya katakan Anda beruntung. Beruntung, kenapa beruntung? Kerana untuk sesi LDS seumpama LDS ini di luar sana makan ribuan ringgit kosnya, ya. Jadi saya menyeru kepada Anda, ambil peluang dan Anda rasa bangga dengan diri Anda kerana terpilih. Hargai masa ini, hargai peluang ini, ya, ambil peluang yang ada. Jadi harapan kami untuk Anda juga menjadi seorang yang berjaya satu hari nanti, yang berjiwa besar, yang berproduktiviti tinggi. Bukan sahaja mempunyai keberhasilan yang besar, ya, malah yang paling penting kita nak bawa perniagaan ini dengan penuh beretika dan boleh menjadi seorang mentor satu hari sebaris dengan mentor-mentor yang kita ada pada hari ini, ya, mentor-mentor camp system yang kita ada pada hari ini. Baik, sebelum saya teruskan, saya ingin menarik perhatian Anda. Mungkin ada yang baru ataupun juga yang dah masuk kali kedua ni, untuk orang kata apa, mengingat kembali untuk siri pertama apa yang kita pelajari. Masih ingat tak? Jika anda masih ingat, sila type di ruangan chat sana apa yang kita pelajari di siri yang pertama. Kalau ingat lah. Kalau tak ingat semua pun mungkin sebahagian pun boleh, atau mungkin 1-2 ayat pun boleh lah. Sila type di ruangan chat sana apa yang kita pelajari pada siri yang pertama. Ada soal jawab pula, ada quiz pula. Saja pada malam ini kita nak refresh kita punya minda, apa yang kita pelajari pada LDS siri yang pertama. Masih ingat? Sila type di ruangan chat sana. Cepat. Sila type di ruangan chat sana apakah yang kita hidangkan untuk anda di siri yang pertama, ataupun apakah yang anda pelajari pada siri yang pertama. Tak dapat? Okey, alright. Saya tak nampak pun yang type lagi, mungkin takut. Takut nak type. Okey, tak apa. Untuk tidak melengahkan masa, saya bawa anda mengingat kembali. Kata Sumaya, saya memang lupalah. Itulah dia. Baik. Pada siri yang pertama, apa yang kita hidangkan untuk anda, apa yang kita berikan untuk anda pada siri yang pertama adalah peningkatan pemimpin dan kepimpinan. Itu dia. Kemudian yang kedua, kita jemput salah seorang di kalangan anda pada ketika itu, Ruby Agency Manager Tuan Nazari, untuk berkongsi pengalaman mereka. Dan seterusnya kita ada juga sentuh tentang 5 ciri pemimpin yang hebat. Itu dia. Jadi itu antara topik besar lah, ya. Untuk topik besar, untuk menarik sikit daya ingatan anda apa yang kita pelajari pada siri yang pertama. Sekarang kita sudah pun masuk ke siri yang kedua. Tahniah untuk anda yang berjaya masuk ke siri yang kedua, yang terpilih untuk hadir ke siri yang kedua ini. Dalam usaha kita untuk mempersiapkan anda sebagai pemimpin yang cemerlang. Dan apa pula yang kita akan siapkan untuk anda pada siri yang kedua ini? Pertamanya adalah berkaitan dengan prinsip duplikasi. Duplikasi bagaimana? Duplikasi pemimpin. Sebab kita tak nak anda saja seorang pemimpin.
ya kita nak melahirkan lebih ramai pemimpin ya yang cemerlang, dan melalui prinsip duplikasi inilah untuk kita lahirkan pemimpin yang berkualiti, yang berproduktiviti tinggi, yang mempunyai keberhasilan yang tinggi. Dan juga kita akan sentuh tentang 7 pengurusan diri yang mana akan disentuh oleh Mr. Chan sebentar saja lagi. Kemudian kita akan masuk kepada 3 perspektif pemimpin cemerlang yang mana akan disentuh oleh pemimpin tertinggi anda pada malam ini, dan juga akan kita jemput di kalangan anda salah seorang di kalangan anda pada malam ini untuk berkongsi pengalaman dengan kita pada malam ini. Dan seterusnya kita juga akan berkongsi dengan anda 8 ikrar sebagai usahawan berjaya, ya, 8 ikrar sebagai usahawan berjaya. Itu dia intipati yang bakal kita akan kongsikan pada malam ini di dalam Leadership Development Session siri yang kedua ini. Alright, baik. Untuk menjadi seorang pemimpin, ya, ini itu yang perlu kita ada. Jadi bagi menyentuh ataupun menguraikan lanjut berkaitan dengan topik yang pertama berkaitan prinsip duplikasi dan 7 pengurusan diri. Jadi tidak melengahkan masa, saya mempersilakan pengetua sistem CAN, bukan Mr. Chan Kok Liang. Silakan Mr. Chan. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Asri, dan juga jutaan terima kasih kepada CAN System Speakers. Okay, izinkan, Ridwan izinkan share the screen. Thank you very much. Dan okay. Boleh nampak slide LDS? boleh. Boleh Okey, jutaan terima kasih sekali lagi kepada speakers malam ini, iaitu Haji Ramli dan juga Haja Siti Nolia dan juga Judith, kepada Double Diamond ya CNR yang saya hormati, kepada semua eksekutif AM yang saya hormati, kepada AM baru, AM lama yang saya hormati sekalian, ya, dan juga rakan seperjuangan saya yang saya hormati sekalian. Apa khabar anda semua? Semoga anda sihat, ya, di Malaysia sihat, di Singapura juga sihat, di Brunei kita punya leader, ya, AM, ya, semua sihat, ya, sihat walafiat. Saya rasa bersyukur kerana malam ini kita berjumpa sekali lagi, ya, kita rasa bangga juga kerana prestasi anda yang cukup cemerlang pada bulan September. Memang pencapaian anda sangat-sangat luar biasa. Jadi berikan tepukan yang gemuruh, ya, kepada anda, tekan 1, ya, berikan dorongan, ya, berikan suntikan, berikan motivasi kepada diri anda kerana anda, ya, menjadi, ya, usahawan yang cemerlang, ya, prestasi yang cukup cemerlang, ya, pada bulan September. Luar biasa. Saya rasa bangga, happy kerana dapat belajar bersama dengan anda semua pada malam ini, ya, iaitu kita akan berkongsi, ya, LDS topik yang kedua, prinsip duplikasi dan kepimpinan. Ya, kita renung kembali LDS yang pertama, di mana kita sentuh, ya, tentang, ya, peningkatan pemimpin dan kepimpinan. Kita sentuh tentang 5 tahap perkembangan bakat dalam industri jualan langsung untuk menjadi, ya, peranan B, ya, dimainkan dengan baik, ya, dalam ABC. Ya, kita kena manfaatkan kekuatan ABC menjadi penghubung, menjadi bridge, ya, bridging yang terbaik. Peranan B dimainkan dengan baik, ya, sehingga menjadi A, ya, peranan pemimpin, ya, dari kecil sampai berdikari sampai pemimpin besar yang memimpin, ya, memimpin pasukan yang luar biasa. Jadi kena mainkan peranan B dan juga peranan A sebagai advisor, sebagai mentor dengan terbaik, ya, pinjam kekuatan, ya, dari ABC, iaitu topik kita pada, ya, LDS yang pertama. Ya, kemudian kita juga sentuh tentang bagaimana
kita manfaatkan ya landasan platform O2O CNI, landasan magnetik yang cukup luar biasa. Ya, sekiranya kita menjalankan kita punya aktiviti, kita punya program, kita punya strategi, kita punya taktik dengan baik dalam landasan polisi yang betul, sistem yang betul, ya. Kita buat perkara yang betul. Yang paling penting, kita mempunyai sikap yang positif, ya. Kepala kita betul, ya. Pemimpin, ya, cemerlang CNI kita betul. Kita mainkan peranan bersama-sama, kita memikul tanggungjawab bersama-sama, maka ya prestasi kita akan semakin mantap, semakin konsisten, dan kita akan mencapai hasil yang lebih luar biasa, hasil yang lebih lumayan. Jadi apa itu ya kepala betul? Apa itu perkara betul? Ya, sebenarnya cara fikir yang betul. Ya, kita kena amalkan ya cara fikir yang betul, sikap yang positif, positive mental attitude, ya kita kena amalkan tabiat, tindakan kita kena betul juga ya untuk menguasai ilmu dan juga kemahiran asas, khususnya 4 kemahiran asas: melaksanakan penajaan yang aktif, ya melaksanakan juga penggunaan produk secara aktif, menyarankan mencadangkan produk dengan tepat, dengan aktif, dan juga membina rangkaian organisasi dengan lebih konsisten, dengan lebih mantap, ya, dengan lebih kukuh. Jadi bila kita siapkan semua perkara ini dengan cara yang betul, jadi kita punya prestasi meningkat, ya, lebih mantap, kita akan menjadi pemimpin yang lebih cemerlang. Jadi pasti yang penting di sini ialah ikut sistem syarikat, khususnya sistem CAN, ya, di mana anda dan juga downline anda akan mengikuti serentetan program, sesiri program CAN sistem untuk diperkasakan ilmu, ya, untuk perlengkapkan diri dengan ilmu, dengan kemahiran menjadi pemimpin yang lebih luar biasa. Nanti kita akan bentangkan lagi, yaitu topik yang baru tentang 5 prinsip penting dalam sistem duplikasi. Ada 5 prinsip, 5 pegangan yang sangat-sangat penting dalam sistem duplikasi. Kemudian juga kena lakukan perkara yang betul, iaitu pengurusan diri, ya, sebanyak 7, ya, pengurusan diri yang baik supaya kita menjadi pemimpin yang lebih cemerlang. Jadi apa dia? Ya, 5 prinsip sistem duplikasi. Nombor 1 yang paling penting ialah kita kena tekun sebagai pemimpin cemerlang. Kita perlu ya menjalankan aktiviti, iaitu penajaan, aktiviti penjualan, aktiviti untuk terus memberikan servis, ya, aktiviti untuk menyarankan, mencadangkan produk, dan terus membina rangkaian pelanggan dan juga rangkaian organisasi, yang membina pakat-pakat baru, membina AAM baru supaya kita boleh menikmati ya hasil bonus yang lebih lumayan. Jadi yang paling penting kita kena buat yang betul, ya, kena istiqomah, ya, kena banyak bertindak lebih banyak, ya, lebih baik daripada bercakap. Kita bertindak dulu. Bila kita sudah berhasil, ini akan menjadi dorongan kepada downline kita. Ya, kalau tidak dipukah ataupun dipecahkan ruyung, mana kan dapat sagunya. Jadi kita perlu istiqomah, kita perlu berusaha dengan bersungguh-sungguh. Ya, kita kena disiplinkan diri dan selalu ingatkan diri bahawa kejayaan kita hari ini bukan hanya dari usaha diri sendiri. Sebenarnya dia juga dari kejayaan dan usaha rakan niaga anda. Ya, mereka ni sangat-sangat penting. Kita perlu menghargai ya bebanan mereka, sumbangan mereka, dan juga ya hasil mereka. Kita kena amalkan sikap rendah hati ya selain daripada tekun. So kita terus ya istiqomah, kita terus rendah hati kerana kita nak menjadi seorang pemimpin cemerlang. Disiplinkan diri kita to be a disciplined leader.
ya, disiplin in action, penuh dengan aksi, ya, yang bermakna, yang disiplin. Walaupun berhasil, tapi tetap juga rendah diri. Ambil contoh Murad, walaupun Tuan Murad ya semakin berjaya, ya semakin luar biasa, tetapi sikapnya masih lagi rendahkan hati. Ya, ini satu contoh ya teladan, pemimpin teladan yang perlu kita contohi. Ya, seperti Haji Ramli, ya mereka ni memang luar biasa. Walaupun mencapai prestasi yang tinggi, ya pencapaian pangkat yang tinggi, tapi masih lagi go down to the field, masih lagi berjumpa dengan downline, masih lagi berjumpa dengan pelanggan, berikan servis kepada pelanggan. Kerana apa? Kerana mereka committed dalam perjuangan CNI, dalam kerjaya CNI. Mereka berjiwa besar, mereka bercita-cita besar untuk menjadi pemimpin cemerlang. Jadi tekun dan rendah hati. Ini prinsip yang sangat penting ya sebagai seorang pemimpin cemerlang. Yang kedua adalah profesional dan cekal. Ya, kita kena kuasai ilmu, kita kena kuasai kemahiran asas, khususnya 4 kemahiran asas. Gunakan hasil kejayaan untuk mendorong organisasi anda. Perkasikan ya model kejayaan anda. Ya, jangan mudah putus asa. Ilmu dan 4 kemahiran asas adalah kunci kejayaan networking. Ya, contohnya ya Tuan Fauzi ya, hari ini beliau semakin profesional dalam penyampaian perniagaan, penyampaian CAP, penyampaian produk, penyampaian EBOC starter dan sebagainya. Ya, dalam ceramah beliau kita boleh nampak betapa profesional Tuan Fauzi ya dalam ucapannya. Ya, kerana apa? Kerana beliau bertindak seharian. Beliau mengamalkan ya aktiviti yang sangat positif, tindakan yang sangat positif, cara fikir yang sangat positif, tingkah laku beliau ya setiap hari positif. Jadi perkara yang beliau buat itu betul, maka prestasi pasti akan lebih mantap, hasilnya pasti akan lebih lumayan dari semasa ke semasa. Ambil contoh Mr. Kong Siu Wing, memang pakar profesional dalam penyampaian produk, penerangan produk, demo produk, dan juga saranan produk, cadangan untuk pelanggan memang luar biasa Mr. Kong Siu Wing. Ya, dan juga leader-leader yang lain. Ya, ramai leader yang ya, boleh kita ambil sebagai contoh. Ya, ingat, memimpin melalui teladan. Itu yang paling meyakinkan downline. Ya. Mesti tabah dan juga teguh, ya, cekal. Ya. Buktikan diri dulu, kemudian mendorong CBO anda, downline anda, rangkaian anda. Lepas tu buat penggandaan, buat duplikasi seperti anda, ya, supaya rakan kongsi dapat berjuang, dapat berjaya satu hari nanti seperti anda. Jangan lupakan ya downline anda. Ya, jangan lupakan rangkaian anda, jangan lupa servis pelanggan anda. Yang paling penting ialah kita kena mempunyai sikap yang profesional, ya, tabah, teguh, cekal dalam tindakan kita. Yang ketiga adalah semangat keusahawanan. Jangan kita berhenti sekadar menggunakan produk, menyarankan produk, sebab perniagaan CNI ini perniagaan O2O, model kejayaan keusahawanan yang luar biasa. Ya, jadi platform O2O ini, model O2O ini sangat sesuai dengan generasi muda, ya, dan juga generasi ini. Generasi sekarang ini memang sesuai sebab apa? Digital marketing ini memang sudah jadi lumrah, ya, sudah jadi popular. Dia sudah jadi satu trend yang sudah ya kita ya memang mesti hadapi hari ini. Jadi kita amalkan ya semangat keusahawanan untuk terimalah ya, terima era trend yang baru ini, model platform O2O ini dengan hati yang terbuka. Ya, platform untuk kita bina kerjaya. Ya, jadi kita kena cetus semangat pasukan kita ya, rangsang potensi mereka ya, pasukan kita dan pimpin dengan yakin dan juga beretika
ya, beretika. Kita kena jadi usahawan O2O sendiri, kita jadi bos sendiri, ya, be your own boss dan cipta legasi diri dulu, ya, sebelum kita minta ataupun cetus semangat keusahawanan downline kita. Kita mula dengan membina rangkaian pelanggan dulu, kemudian disusuli dengan rangkaian organisasi, ya. Kita ambil contoh, ya, dari Erman, memang luar biasa, ya. Beliau praktikkan hybrid system beliau, ya, kemudian buat sistem beliau untuk menjana kejayaan, ya, memang luar biasa. Dan sistem duplikasi juga diamalkan, ya, dalam rangkaian beliau, ya. Dengan Ken system kita sebenarnya gambling tenaga, ya, untuk menjadikan, ya, platform CNI ini, O2O ini semakin menarik. Ya, kita kena bina, ya, giat belajar dan bina pakat-pakat baru dengan penuh semangat. Okey, barulah dapat merangsang pakat-pakat baru pasukan kita. Kita kena bina pasukan dengan meminjam kekuatan ABC yang saya uraikan tadi, dan juga di LTS yang pertama, di mana kebijaksanaan upline kita, leader kita, guru-guru kita, cikgu-cikgu kita, penceramah kita, dapat kita pinjam kekuatan kebijaksanaan mereka untuk mengendalikan perniagaan kita dan menjayakan, ya, kerjaya kita. Kerana dari guru-guru, dari penceramah, dari leader, dari upline, kita tahu apa yang perlu kita lakukan, apa yang wajib, ya, dijalankan, dilaksanakan seharian, ya, demi mencapai, ya, impian hati kita, ya. Jadi kita perlu penuh dengan keyakinan, ya, dengan sikap dan tindakan yang positif, ya. Do and don't, ya. Something we have to do, ya. Carry on, ya. Kita hormati orang lain, ya, semua, ya, insan yang di sekeliling kita. Ya, kita kena membina pakat-pakat baru. Ya, kita kena melayan pelanggan kita dengan baik dan juga simpan transaksi invoice dengan baik, buat rekod, ya, dokumen dengan baik supaya kita memberikan servis yang terbaik dan terangkan produk, terangkan, ya, perniagaan dengan secara tepat dengan baik kepada para pelanggan kita. Jadi dengan cara itu pasti kita akan lebih berjaya. Dan juga cannot, ya, don't, ya. Jangan kita potong harga. Jangan kita rampas, rebut alih dari kumpulan yang lain. Tidak boleh, dilarang. Kita kena patuhi SOP 100%. Kita kena patuhi juga peraturan undang-undang CNI. Jadi ini adalah amalan yang baik sebagai seorang usahawan. Praktikkan semangat keusahawanan, ya, di dalam keluarga besar CNI. Yang keempat, prinsip yang penting ialah bersyukur. Selalu bersyukur, ya, rasa bersyukur, berterima kasih kepada orang di sekeliling kita, dan anda akan dapati lebih ramai orang akan sudi bersama dengan anda kerana anda mesra, kerana anda memang akrab, ya, dengan orang lain. Silaturahim pasti dapat dieratkan, ya, dan akan memudahkan anda menjana kejayaan satu hari nanti. Jadi rasa bersyukur itu sangat penting. Rasa bersyukur setiap pagi kita bangun, ya. Bila kita bangun, wah, masih hidup, masih bertahan, masih sihat. Ya, ini memang, ya, perlu kita amalkan, ya, sikap kesyukuran, ya, penuh dengan kesyukuran itu. Rasa bersyukur setiap saat. Bila berjayanya kita dapat menaja, ya, orang baru, ya, join CNI, kita, ya, memberikan penghormatan, kita mengucapkan tahniah, kita mengucapkan terima kasih, kita bersyukur kepada pelanggan, kepada CBO baru kita, ya. Ataupun bila kita laksanakan jualan, ya, sudah berjaya, kita bersyukur, ya. Ataupun pencapaian rangkaian organisasi yang lebih mantap, lebih besar, kita juga rasa bersyukur, ya. Kesemua ini penting. Kita ambil contoh macam di Sarawak, hebat, ya, Serin, ya, luar biasa. Judith, penceramah kita malam ini memang luar biasa, ya, dan juga Tuanku Syari luar biasa, ya. Sebab apa? Sebab semuanya datang daripada rangkaian pelanggan. Ya, Mr. Lim William
dari Sabah, luar biasa. Madam Tien dari Sarawak, ya, kerana penuh dengan kesyukuran, rasa bersyukur, jadi akan dapat mempermudahkan kerjaya kita. Full of appreciation. Attitude kita kena penuh, ya, dengan appreciation. Ini sangat-sangat penting. Rasa bersyukurlah kerana dalam masa pandemik, dalam waktu endemik, sudah masuk ke komuniti, ya, bila-bila mungkin juga akan terjangkit, tapi kita masih lagi hidup, kita masih lagi sihat, jadi kita kena rasa sangat-sangat bersyukurlah. Kerana dengan wellness CNI, ya, produk kesihatan CNI, immune kita lebih kuat, ya, dan juga kita lebih disiplin, ya, dalam pelaksanaan aktiviti, ya, kita amalkan SOP 100%. Jadi disiplin ini akan menjadikan kita semakin kuat, semakin sihat, semakin dijamin, ya, immunity yang kuat, ya, dijamin juga kesihatan kita, ya. Yang kelima, sedar dan ikhlas. Itu paling penting lah. Kenapa? Sebab bila kita insaf, bila kita sedar, ya, kita bukan maha kuasa, sebenarnya Tuhanlah maha kuasa. Jadi kita perlulah selalu, ya, bersikap, ya, ikhlas dan juga sadar diri, ya. Kita kena berusaha mengubah, ya, hidup kita dengan penuh kejujuran, ya. Kita ambil contoh seperti Hajah Siti Rawan, ya, Haji Zul, ya, Hajah Siti Nolia, ya, Haji Ramli, Haji Zainal, dan juga Ustaz Basir dan sebagainya. Mereka memang bersikap jujur, ikhlas, ya, sadar bahawa kepentingan memimpin dengan cara yang betul, ya, dengan cara yang bertanggungjawab. Jadi penuh kejujuran itu sangat-sangat penting. Tabiat selalu merenung diri setiap hari, setiap saat, kalau boleh sentiasa ikhlas pada hati kita sendiri. Ya, pastikan jujur pada hati kita sendiri, dan impian hati kita, barulah impian akan menjadi kenyataan dengan usaha yang cukup, ya, bersungguh-sungguh itu. Jadi ingat, 5 prinsip ini sangat-sangat penting, ya. Ia adalah asas untuk kita berkembang dengan lebih pesat, dengan lebih, ya, pantas, lebih laju, ya, lebih sukses. Jadi 5 prinsip, 5 pegangan perlu diingati, ya. Kemudian bagaimana menjadi pemimpin yang lebih cemerlang dengan pengurusan yang lebih baik, ya. Ada 7, ya, 7 pengurusan diri yang sangat-sangat penting yang perlu saya sentuh dan huraikan pada malam ini. Nombor 1 adalah pengurusan tindakan anda. Pengurusan tindakan khususnya, ya, tindakan penajaan anda, ya, tindakan untuk, ya, buat saranan produk, menggunakan produk, dan juga belajar macam mana demo, ya, belajar juga bagaimana buat posting dalam social media, belajar bagaimana berucap, ya, bagaimana berkongsi pengalaman anda, ya, dengan secara real, dengan secara natural, dengan secara ikhlas. Jadi tindakan sangat penting. Tanpa tindakan yang berterusan, maka tanpa hasil yang lumayan. Ya, tanpa tindakan yang lebih aktif, ya, yang lebih berusaha, tanpa daya saingan. Jadi tindakan itu sangat-sangat penting. Tindakan khususnya 4 fundamental ataupun 4S, ya, ataupun campur lagi 1 S, iaitu sharing, ataupun campur lagi social marketing, ya, 6S. Apa saja tak kisah. Yang penting ialah kita kena mainkan peranan itu dan jadikannya, ya, sebagai tabiat kita. Teruskan berkongsi, sharing, teruskan buat social marketing, teruskan servis kita, teruskan, ya, kita punya servicing, kita punya schooling, kita punya sponsoring. Kesemua ni sangat-sangat penting. Ini adalah basic, ya, buat networking, basic fundamental, ya. Tindakan ikut aktiviti, tindakan berkomunikasi, selalu buat panggilan, teks, message now live, selalu memberikan, ya, perhatian kepada pelanggan, kepada AM anda,
kepada downline anda, kepada bakat-bakat baru anda, supaya mereka ini boleh berjaya satu hari nanti, supaya mereka ni boleh juga lebih sihat ya seperti anda, supaya mereka ini lebih maju jaya ya dari segi mental, dari segi keluarga, ya dari segi kerjaya, ya dari segi ya aspek-aspek yang lain ya. Jadi ini penting, tindakan anda kena mantap, kena konsisten ya. Harus diperbanyakkan ya tindakan komunikasi setiap hari untuk bina ya network yang lebih besar ya. Tindakan networking anda sangat penting. Yang kedua, pengurusan energi anda ya, pengurusan energi. Kepercayaan anda akan menentukan ya kepercayaan rangkaian organisasi anda. Demi kejayaan rangkaian anda, anda tidak berhak negatif. Anda tidak berhak putus asa. Anda tidak berhak patah semangat. Energi anda kena kuat. Walaupun kadang-kadang mungkin air akan ya surut ya. Kadang-kadang air pasang. Tapi kita kena maintain energi. Energi level yang paling tinggi ya terhadap pelanggan kita, terhadap bakat-bakat baru kita, ya, terhadap AM baru yang kita tengah bina itu. Kita kena ambil sikap ya energi yang positif ya. Anda ya tahu dari mana ya energi kita? Sebenarnya dari anjakan minda kita. Ya, energi datang dari kepercayaan ya, khususnya yang paling penting kepada Tuhan kita. Ya, energi network datang dari 5 kepercayaan. Maka 5 kepercayaan itu ya, iaitu yang pertama percaya pada diri sendiri ya, selain daripada yang penting sekali iaitu percaya pada kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada diri sendiri, kepercayaan kepada syarikat, kepercayaan terhadap produk CNI, terhadap CAP CNI, terhadap sistem CNI, terhadap CAN sistem CNI ini, ya kesemua kepercayaan ini mempermudahkan perniagaan kita, mempermudahkan ya perniagaan kita, kerjaya kita. Maka menguruskan energi kita ya dari tindakan yang positif, pemikiran yang positif, ya, minda yang positif. Dari tindakan aktif kita, kita dapat naikkan energi kita. Perlu juga kita buat exercise, pastikan kita sihat, pastikan kita amalkan ya cara makan, pemakanan yang betul, yang seimbang supaya badan kita semakin sihat, ya, semakin kuat imun kita, ya. Yang ketiga, pengurusan bahasa. Pengurusan bahasa juga sangat-sangat penting. Rasa bersyukur ini adalah bahasa ya badan, bahasa mental, bahasa minda yang sangat-sangat luar biasa ya. Dengan hati yang ikhlas, bergaul dengan leader-leader, guru-guru yang positif, yang berilmu, yang memang luar biasa baik dari segi ya karakter, kita ikut mereka. Ya, belajar daripada mereka. Sedar diri bahawa amalkan cara fikir yang positif ya, itu penting sekali. Sedar juga ya, kalau kita negatif, kita kena gantikan dengan bahasa yang positif. Dengan cara fikir yang positif. Ya, kena ingat, sadar ya, kita kena tukar, kita kena gantikan bahasa kepada bahasa yang lebih ya lemah lembut, ya, bahasa yang tidak kasar, bahasa yang positif, kerana ia akan memberikan motivasi kepada diri ya, balik ya kepada kita ya. Jadi dari sanubari hati kita amalkan ya amalan yang baik itu. Cara komunikasi yang positif, ucapan yang positif lebih penting ya daripada isi kandungan yang manis ya. Elakkan diri dari fikiran ucapan yang negatif ya. Bahasa yang positif, bila orang dengar pun ya mereka akan rasa happy, kita pun lebih rasa happy ya. Dan juga kita dapat menyenangkan ya keadaan, menyenangkan hati
seisi keluarga kita, ya, seisi keluarga Malaysia, ya, ataupun seisi keluarga ya bersama dengan Brunei, bersama dengan Singapura, seisi keluarga rantau ini kita penuhkan, isikan dengan bahasa yang sangat-sangat positif itu, dengan cara fikir yang positif itu, ya, jadi kita akan ya mencapai satu ketenangan hati, ya, a peaceful life, okay, inner peace yang kita boleh capai bersama-sama, ya, dengan keluarga besar CNI, dengan kerjaya CNI. Yang keempat, pengurusan emosi, ya. Pengurusan emosi itu sangat-sangat penting, ya, untuk menjadi seorang pemimpin yang cemerlang. EQ itu amat penting dalam networking. Kita kena kawal emosi kita, ya. Kita kena senyum selalu, senyum walaupun dikritik, walaupun kadang-kadang dicabar, tapi kita tetap senyum. Sebab semuanya datang dari kesilapan diri sendiri, ya. Kita renung kepada diri kita. Kita tidak boleh mengubah orang lain, ya, tapi kita boleh ubahkan, ya, diri kita. Kita adalah cermin, ya. Jadi kita look at ourselves, look back and be the better person, ya. So jadi sikap penerimaan, hati yang terbuka itu, ya, khususnya sangat-sangat penting. Amalkan sikap empati juga, kerana setiap insan mempunyai watak yang berlainan dan juga menghadapi cabaran ataupun masalah-masalah mereka itu lain, ya. Kita juga buat kesilapan. Jadi kita kena terimalah kesilapan orang lain, ya, dengan EQ yang tinggi, ya. Dan kita kena praktikkan, ya, sikap minta maaf. Ya, bila kita sudah buat silap, kita sudah buat kesalahan, kita minta maaf, ya. Minta maaf atas kesilapan kesalahan kita, ya. Praktikkan sikap sudi mendengar. Sudi mendengar sangat penting, khususnya kepada pelanggan kita, ya, kepada downline kita, kepada bakat-bakat baru kita. Bila kita sudi mendengar, barulah kita dapat, ya, faham, ya, situasi mereka, cabaran mereka, dan dapat kita atasi cabaran itu bersama-sama, ya. Praktikkan, ya, sikap sudi mendengar, sikap sudi permudahkan orang, sikap memberi keyakinan kepada orang lain, sikap selalu melayan, ya, dan capai happiness, ya, double happiness. Selain daripada rohania, juga dari segi jasmania, ya. So kedua-dua perlu kita uruskan dengan baik, dengan emosi yang baik. Yang kelima, pengurusan keutamaan. Pengurusan keutamaan. Apa yang dijadikan keutamaan? Apa yang didahulukan? Sebenarnya hal yang wajib dilakukan lebih penting, ya, daripada yang disukai, yang diingini anda, ya. Ambil contoh, ya. Kita mungkin suka menonton TV, ya, menonton wayang, filem. Tapi berbanding dengan networking, kita kena buat networking sebab ia wajib dilakukan untuk menjayakan kerjaya ataupun keusahawanan kita dalam CNI. Jadi hal yang wajib dilakukan perlu diberikan keutamaan walaupun kita terpaksa mengorbankan, ya, certain entertainment, certain hobi. Tapi kita perlu juga, kerana apa? Kita berkorban untuk masa depan yang lebih baik, hidup yang lebih baik, ya, keluarga yang lebih berhasil, ya, dan juga diri sendiri yang lebih cemerlang. Jadi kita perlu berkorban untuk, ya, masa yang singkat, ya, untuk masa yang singkat. Jadi kita perlu ambil tindakan yang betul, ya, buat hal yang wajib dilakukan berbanding dengan yang disukai, yang diingini. Ya, hal yang mustahak iaitu 4S ataupun 5S ataupun 6S, okey, ya, ya, terserah. Ya, yang penting kita buat yang fundamental, kita buat yang asas, ya, wajib, ya, dilakukan seharian. Posting, ya, social marketing wajib dilakukan setiap orang. Sebab apa? Ia jadi tabiat baik kita. Lama kelamaan kita dapat mencipta jenama kita, brand kita. Brand, jenama kita. Ini sangat-sangat penting, ya. Di kacamata
social media itu lagi penting. So first thing first, most importantly in the networking, 4 fundamentals, pastikan service, pastikan sponsoring, pastikan selling, pastikan schooling, pastikan sharing selalu, dan juga social marketing seharian, dengan aktif, dengan aktif. Jadi B dan A, pemimpin A, penghubung B, preaching yang terbaik, dijadikan keutamaan sebab kekuatan itu akan membantu kita, permudahkan perniagaan kita. Manfaatkan ABC. Contoh, hantar barang, berbanding dengan saya enjoy food, enjoy kita punya perbualan, dengan chit-chatting dengan jiran. So kita kena hantar barang dulu sebab pelanggan tengah tunggu, produk stok yang dia order. So kita perlu dahulukan, berikan keutamaan kepada pelanggan dulu. Mereka punya order, kita hantar dulu, Kemudian PM, private message dalam social media kena diuruskan serta-merta, ataupun dalam jangka masa yang pendek, dengan secara pantas. Kita kena jawab, kita kena memberikan maklum balas, supaya kita dapat hasil, penajaan kemudian ataupun hasil jualan kemudian. Jadi PM itu, private message itu perlu diuruskan dulu, janji mesti ditunaikan pemimpin cemerlang, Yang keenam, pengurusan masa, pengurusan masa juga sangat-sangat penting, biar kesuntukan masa, tidak apa, dia menjadi satu dorongan kita, motivasi kita. Walaupun rasa macam terdesak, kadang-kadang masa limit, tersekat, terhad, terbatas. Bagaimana? Tak apa, kita mendorong kita buat lebih. Bila dipaksa, didesak, ada tekanan, masa itu suntuk, kita akan rasa okey, kita kena lebih aktif lah, kita kena banyak belajar lah, kita kena bersikap lebih positif lah, uruskan, dengan emosi yang betul, dengan positif, uruskan masa dengan baik, kemudian anda akan menjadi seorang leader yang lebih disiplin. Jadi fikiran anda mesti jelas, O2O, model terbaik, matlamat anda mesti jelas, Anda boleh praktikkan kaedah SMART dalam perancangan anda, dan juga mengaturkan masa anda, berserta dengan perancang yang baik itu penting, dengan tarikh akhir, dengan tarikh tutup untuk mencapai matlamat ataupun impian hati anda itu sangat-sangat penting, perancangan itu sangat penting. Maka tabiat merancang, merancang amat mustahak dalam networking, agihkan masa dengan sebaik mungkin, masa untuk kerja, masa untuk mencari prospek, masa untuk rehat, masa untuk bersama dengan keluarga, masa untuk berdoa, bersembahyang, masa untuk kita bersenam, masa untuk kita amalkan pemakanan yang baik, masa untuk membaca, masa untuk merancang, aktiviti bulanan, tindakan bulanan, tindakan mingguan, tindakan seharian itu kita buat perancangan yang teliti, yang rapi, Okey, masa untuk melancong kita merancang juga, masa untuk servis kita merancang dengan baik, supaya dapat menjimatkan kos, bila kita buat safari, kita buat outstation, kita kena plan, jadual itu dan juga perjalanan kita supaya menjimatkan kos kita, dan dia dapat juga mereratkan silaturahim dengan downline, bila kita agihkan masa dengan baik, lebih banyakkan komunikasi, jadi silaturahim dapat dieratkan juga. Yang keenam, yang ketujuh, pengurusan pembangunan kendiri. Tanpa daya pembelajaran dan daya kepimpinan, akibatnya akan merosotnya pembangunan diri kita dan pencapaian diri kita. Maka belajarlah menghargai badan kita. Bila kita bersenam, kita menghargai kesihatan kita, badan kita, memperkuatkan kita punya tahap, fitness, level kita, minda kita, mental kita. Bila kita bersenam juga memperkuatkan mental kita.
Ya, bila kita berdoa, bila kita bersembahyang, bila kita bersyukur, kita kuatkan spiritual kita, ya, agar kita lebih sihat. Bila kita insaf, bila kita sadar, bila kita ikhlas, jujur pada diri kita akan lebih dekat dengan hati kita, ya, dan selalu rendah hati kita, ya. Ya, we are nothing sebenarnya. Ya, kita hamba kepada Tuhan, kita sebenarnya nothing. We have to do the best. Ya, kita deliver the best, ya, for the community, untuk masyarakat. Kita berbakti. Bila kita untung, kita berhasil, kita berbakti kepada masyarakat. Kita membantu mereka-mereka yang perlu, yang kurang mampu. Kita hulurkan tangan untuk bantu mereka-mereka yang kurang mampu. Ya, akhirnya kita dapat pahala. Tapi jangan harapkan pahala, kita harapkan, ya, kita berbakti. Ada peluang untuk berbakti, ya, penuh dengan kesyukuran, ya. Kita upkan semangat kita dan terus maju jaya, ya. Sebab, ya, kegagalan cuma hanya sebahagian daripada hidup kita. Ya, kita terima hakikat itu, kadang-kadang akan gagal, ya, kadang-kadang kita kecewa. Tidak apa, yang penting kita terus berjuang. Kita terus bangkit, ya, berhadapan dengan cabaran, terima cabaran, kita atasi cabaran kita, dan kita terus maju jaya, ya, berhadapan dengan, ya, cabaran-cabaran dengan hati yang terbuka. Perlengkapkan diri Anda dengan CAN sistem, dengan kemahiran, dengan ilmu yang lebih luar biasa dalam keluarga besar CNI. Di akhir kata, selamat berjuang bersama keluarga besar CNI. See you at the top, dan praktikkan 7 pengurusan diri. Kalau anda rasa di mana kurang sikit, ya, pengurusan masa kurang sedikit, kita, ya, usahakan. Kalau kita punya emosi kurang sedikit, kadang-kadang lemah, kita kena positifkan diri kita. Emosi EQ yang lebih tinggi, ya, dipertingkatkan, ya, keupayaan itu. Ataupun kalau kita rasa pengurusan, ya, tindakan kita kurang cukup, kita banyakkan aktiviti, banyakkan komunikasi, banyakkan posting, banyakkan servis supaya kita dapat penajaan dengan lebih, ya, okey, dalam networking kita. Sekian, terima kasih. Selamat berjuang bersama dengan CNI dan sukses, ya, bersama dengan CNI. Saya serahkan masa kepada Cikgu Asri. Thank you very much. Cikgu Asri ada di sana? Okey, terima kasih kepada Mr. Chan. Terima kasih. Dah lama sikit ada teknikal tak boleh nak unmute pula. Okey, itu dia. Baik, terima kasih pada Mr. Chan di atas perkongsian yang pertama yang disampaikan oleh Mr. Chan, 5 menyentuh tentang 5 prinsip sistem duplikasi dan juga 7 pengurusan diri. Okey. Baik, kepada anda yang masih ingat 5 prinsip, sila type di ruangan chat 5 prinsip, cepat type. Apa itu 5 prinsip yang pertama? 5 prinsip yang pertama, tekun, fokus dengan gerak kerja anda. Ditekankan 4S terutamanya, kemudian profesional dan cekal. Kemudian semangat keusahawanan, bersyukur, berterima kasih dengan rakan organisasi, berterima kasih dengan pelanggan, dan yang paling penting kepada rakan-rakan Muslim kita, dalam kita menunjukkan kesyukuran kita kepada Tuhan adalah jangan lupa keluarkan zakat, ya. Kerana apa? Dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga. Sedar dan ikhlas, itu dia. 5 prinsip sistem duplikasi. Kemudian disentuh juga 7 pengurusan diri, pengurusan tindakan, pengurusan energi. Jangan putus asa, jangan lemah semangat. Kalau dah kepala putus asa, kalau dah kepala lemah semangat, apa akan jadi dengan orang di belakang, dengan orang di bawah pimpinan organisasi kita? Okey, yakin dan percaya dengan apa yang anda kerjakan. Itu dah energi. Kemudian pengurusan bahasa, pengurusan emosi, pengurusan keutamaan, first thing first, keutamaan, pengurusan masa, wal'as innal insana lafi husr, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Masa ni tajam ibarat pedang. Jadi masa itu emas. Macam-macam peribahasa keluar, pentingnya masa. Kemudian pengurusan pembangunan diri, itu dia. Okay.
Jadi dengan arti kata lain, kepimpinan yang betul membina prestasi yang mantap, telah pun disentuhkan oleh Mr. Chan sebentar tadi, dan seterusnya kita akan pergi kepada pula topik yang seterusnya juga sangat-sangat penting. 3 perspektif pemimpin cemerlang. Ya, apa itu 3 perspektif pemimpin cemerlang? Jadi untuk tidak melengahkan masa, kita mempersilakan pemimpin anda, Double Diamond Agency Manager Tuan Haji Ramli Haji Jack dan juga Hajah Siti Norlia. Dipersilakan Tuan Haji. Assalamualaikum. Itu dia, sihat itu nikmat, namun untuk sihat kita harus berusaha. Sihat adalah anugerah yang tidak ternilai. Itu dia kata-kata semangat daripada Hajah Siti Nurliasari. Okey. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa khabar Tuan Haji? Dengar kebelakangan ni agak sibuk. Wow. Agak sibuk ya. Ya. Okey Tuan Haji, masa agak mencemburai kita teruskan kepada 3 perspektif pemimpin cemerlang. Apa itu Tuan Haji? Silakan. Ya, insyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Start. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. 3 perspektif pembangunan pemimpin jalan langsung cemerlang. Okey, inilah sangat penting, 3 perspektif pembangunan pemimpin jalan langsung cemerlang untuk menjadi cemerlang. Yang pertama adalah sikap dan tabiat yang baik. Nanti saya huraikan lepas ini. Nombor 2 adalah menguruskan hal ehwal. Dan nombor 3 adalah bina rangkaian. Inilah 3 perspektif yang sangat-sangat penting untuk seorang pemimpin. Okey. Dan seterusnya. Okey, ini yang pertama tadi, keupayaan mengendalikan orang. Okey, kita ini bisnes orang sama orang. Kemampuan komunikasi interpersonal dan dapat bergaul dengan orang. Asas jualan langsung ialah people network. Perniagaan berasaskan orang. Kurang kemahiran tentang orang akan menghalang kecekapan memimpin dan mengurus pasukan. Ini yang sangat penting. Jadi untuk menghurai seterusnya, saya jemput pasangan saya, iaitu Hajah Siti Norlia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, terlebih dahulu diucapkan dan kepada yang pengurus agensi yang baru, tahniah di atas pencapaian semua ya. Okey, daripada kita mengubahkan orang lain, lebih baik kita mengubahkan diri kita sendiri. Sebab kita nak ubah orang ni bukannya senang. Jadi kita bentukkan diri sendiri supaya boleh menjadi mungkin boleh menjadi ikutan. Kemudian perkongsian saya pada malam ini sebenarnya kalau nak didengar tadi semuanya dah dikupas oleh Mr. Chan sendiri. Memang banyak yang kami dapat juga di sana. Jadi yang saya nak sampaikan cuma sebagai ulang kaji, mengingati diri sendiri. Itu sahaja. Jadi mana yang baik tu ambil, mana yang tak elok tu tinggalkan ke tepi sahaja. Okey, sebab sebagai salah satu prinsip untuk berjaya, sikap menentukan juga sebahagian daripada kejayaan. Sebab sikap semuanya tadi telah diulas oleh Mr. Chan. Cuma saya nak kongsikan sekarang, saya dah sediakan tapi semuanya sudah diluahkan. Jadi saya ubah sedikit, cuma nak pesanan kepada diri sendiri adalah bertanggungjawab. Kita pikul tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita dengan sebaik mungkin. Sebab bukan di dalam pengurusan perniagaan sahaja, sebab kita jadikan ia sebagai sikap atau tabiat kita di kehidupan harian kita. Jadi bertanggungjawab. Kita mempunyai organisasi, jadi pikullah tanggungjawab dengan baik-baik. Jangan kita salah gunakan. Okey, bila dah berjaya, kita jangan jadi angkuh. Biarlah kita seperti padi.
Semakin berisi, kita semakin menunduk, merendah diri sebenarnya. Jadi kalau saya ambil sikap untuk lebih mendiamkan diri, tapi mengikuti perkembangan, tapi lebih mendiamkan diri dan memikul tanggungjawab. Tengok sekeliling kita di mana organisasi kita memerlukan kita. Kemudian ada satu lagi yang cuma saya nak pesan juga adalah bila kita membantu, bantulah dengan ikhlas. Jangan kita harapkan imbalan balik. Mungkin orang itu tidak membalasnya, tetapi kita ingatlah, kita bukannya hebat, tetapi Allah mudahkan usaha kita bila kita memudahkan urusan orang lain. Maksudnya tadi, berilah kerjasama, saling bantu-membantu. Dan jadi kita ingat kejayaan ini, apa yang kita perjuangkan ini bukannya dalam untuk masa yang singkat, tetapi untuk jangka masa yang panjang, malah untuk sepanjang kehidupan kita. Sebab pernah juga saya cuma share pengalaman kadang-kadang pengalaman orang atasan kita, kemudian membabitkan orang bawahan kita. Okey, macam orang atasan kita. Kalau kita nak membantu, sebagai pemimpin, kalau kita nak bantu dengan betul-betul, di mana mereka perlukan. Sebab jangan kita tengok, pernah terjadi dia kira tau. Macam kalau dia nak bantu dengan setakat yang kalau dia dapat pulangan. Kan di dalam CNI, kita dalam CNI lah. Kita melebar 5, mendalam 7. Sekarang 6. Mendalam ke 7. Jadi kalau dia nak bantu, dia kira dulu. 1, 2, 3, 7 generasi. Okey, boleh bantu. Sebab dia masih boleh nak menikmati daripada yang 7 generasi itu. Kalau selepas tu, dia tak nak bantu. Jadi maksudnya tadi, keikhlasan tu. Sebab kalau kita membantu, Tuhan akan mudahkan urusan kita juga. Akan ada bantuan-bantuan dari kumpulan yang lain. Jadi kalau dari kumpulan yang berbeza, katakan sideline kita, berlaku juga. Dia nak bantu. Kemudian kita memperkecilkan leader-leader yang ada. Jadi kadang-kadang saya rasa sedih lah. Kadang-kadang itu yang ada tadi mencuri downline. Kita fikirlah, kalau kita tidak mahu perkara itu berlaku kepada diri kita sendiri, jadi kita jangan lakukan apa yang kita tak suka. Maksudnya tadi, kita pujuk orang tu untuk jadi ahli kita sebab nak kita janjikan untuk kejayaan kepada dia. Tapi kita tak fikir kepada upline dia. Mungkin dia cuma sebagai pengguna, Mungkin upline-nya memerlukan PV dia. Mungkin apa yang saya sampaikan ini sekalian boleh memahamilah isi hati. Kemudian sebab ada yang mengadu. Saya harap yang ini kita tanamkan di dalam diri kita. Kalau membantulah dengan ikhlas dan jangan kita hasut menghasut. Kemudian kita fikir kalau kita nak berjaya, orang lain pun nak berjaya. Jangan kita berjaya di atas memusnahkan orang lain. Jadi itu yang saya memang tekankan itu awal-awal, sebab kita lakukan yang betul dengan betul di permulaan dengan betul-betul. Jadi bila berlaku sesuatu di tengah perjalanan, kita dah merosakkan keadaan. Jadi susah kita nak membetulkan. Jadi bagi saya lakukan dengan betul di permulaan lagi. Saya selalu macam saya dengan Haji, ada satu kumpulan yang kecil. Jadi kalau apa yang dia selalu tegur saya lah, sebab saya selalunya memang jenis yang nak cepat. Jenis yang nak kalau ini tidak mau tangguh, mesti segera. Jadi dia selalu sabar. Itu kepimpinan. Kita berkepimpinan melalui
yang kecil, yang macam okey kami berdua, dia adalah pemimpin saya. Kalau dia ada ini sedikit, saya tegur. Kalau saya yang silap, dia yang tegur. So kita membantu untuk demi kebaikan. Begitu juga untuk organisasi. Jadi kita sanggup turun ke padang. Itu adalah sebagai tanggungjawab kita, memegang amanah kita. Jadi supaya kita nanti kalau kita bukannya hidup selamanya, kita akan pergi. Jadi biarlah kepimpinan kita dikenang yang baik-baik. Janganlah kita dikenang dengan yang tidak baik-baik. So kita jaga diri kita dan jaga organisasi kita, dan itulah di antara sikap dan tabiat yang kita bina dari dulu lagi. Jadi membantulah di antara satu sama lain dengan ikhlas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Okey, itu tadi mengenai sikap, memang sangat-sangat penting. Okey, sikap yang baik. Okey, nombor 2, next slide. Okey, nombor 2, keupayaan melaksanakan sesuatu, iaitu ringkasan keupayaan melakukan pemasaran. Okey, yang kedua, iaitu rangkaian pelanggan berupaya menjual, mencapai persetujuan pembelian dan mengurus pelanggan. Okey, ini juga sangat penting. Semua pentinglah. Tapi di sini kalau hendak lebih baik ataupun untuk senang melakukannya, ialah kita mesti ada ilmu. Jadi saya memang dari dulu hingga sekarang, setiap kali saya bercakap, saya mesti tegaskan ilmu. Untuk berjaya mesti ada ilmu. Contoh, kalau kita nak memperkenalkan produk kepada orang, terutama sekali kan waktu COVID ini, walaupun sudah endemik, itu kita memperkenalkan produk kesihatan. Yang penting kita kurang-kurangnya ada ilmu asas, okey, mengenai produk itu. Itu sangat penting. Jangan sembrono saja nak promote tapi ilmu tidak ada. Okey. Iaitu berbagailah, mungkin mengurus pelanggan dan sebagainya. Di sini mesti sangat-sangat penting, mesti ada ilmu. Okey, yang seterusnya adalah rangkaian organisasi. Merekrut, menawarkan peluang perniagaan, mengekalkan ataupun kaunseling untuk ahli baru dan pendidikan, pelatihan ahli, kelas B dan bakat-bakat A. Okey. Di sini juga pentingnya ilmu. Tanpa ilmu susah kita untuk bergerak. Terutama sekali sekarang kan kita ada satu strategi iaitu ataupun konsep referral. Okey. Jadi di sini adalah waktu ini memang sangat luar biasa, terutama sekali dalam organisasi saya. Okey, jadi sangat banyak mereka yang memperkenalkan CNI, jadi banyak sampai ada sebahagiannya 50 orang, adanya 100 orang dan sebagainya. Jadi kita memberi peluang perniagaan kepada mereka. Jadi selepas mereka menyertai kita menulis TO, yang penting adalah kita beri pengetahuan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan ataupun counseling mereka, terutama sekali ahli barulah. Jangan selepas rekrut banyak referral tapi kita tinggalkan, itu tidak ada erti. Banyak mana pun tidak bererti sangat. Okey, itu hanya sekejap saja. Dan pelatihan itu sangat penting. Okey, baru-baru ini saya akan sangat gembiralah endemik dan dapat keluar daerah. Dan sebenarnya saya sangat terharu sebab itulah jiwa saya. Saya orang lama kan, lebih kepada offline. Tapi waktu COVID saya terpaksa belajar online lah. So sebenarnya kami baru saja balik daripada mengunjungi ataupun melawati setelah sekian lama tidak pergi, hampir 2 tahun, iaitu baru balik 2 hari lepas baru balik pada Limbang dan Miri. Di sana kami dapat berjumpa organisasi kami dan bukan hanya semata-mata mengenai CNI, bukan hanya semata-mata mengenai perniagaan, tapi yang penting adalah juga kebajikan mereka. Okey. Jadi itulah penggunanya offline, iaitu high touch. Bila saya jumpa sana, sempat juga saya barang memang banyak bawa, kami memang kami promote barang, tapi sambil itu kebajikan mereka juga dijaga. Dan saya difahamkan salah seorang organisasi saya di sana sedang sakit, dan alhamdulillah kami juga dapat melawat mereka. Okey, dapat melawat mereka, dapat menyumbang sebanyak sedikit produk apa yang mereka haruskan. Okey, ini bagaimana kita mengurus organisasi kita. Okey, next yang ketiga. Okey, yang ketiga adalah
keupayaan, keupayaan memimpin rangkaian, okey, yang kesinambungan daripada yang nombor tadi, keupayaan membina, membangun, mengurus dan mengukuhkan pasukan. Ini yang sangat penting. Okey. Sebagai seorang pemimpin yang hebat, yang cemerlang, yang inilah sangat penting. Bagaimana kita memimpin rangkaian, bagaimana kita membina, okey, setelah membina, memimpin, membangun mereka, mengurus, mengukuhkan pasukan supaya mereka kuat. Okey. Yang praktikkan. Suruhlah mereka ikut apa-apa majlis ataupun aktiviti yang dianjurkan oleh CNI ataupun dianjurkan oleh leader. Okey. Suruh mereka ikut Zoom ataupun apa-apa yang aktiviti dianjurkan oleh CNI lah. Dan seperti saya katakan tadi, jadi untuk sebagai seorang pemimpin yang hebat, jadi mestilah pandai mengurus bagaimana untuk menjagakan mereka. Apa yang telah saya lakukan selama ini, okey, untuk pengetahuan anda yang belum kenal lagi dengan besarnya negeri Sarawak, okey, negeri Sarawak sebesarnya Semenanjung. Jadi bayangkan anda, sebesar itulah tempat kami membina, memimpin, menjaga rangkaian organisasi saya. Jadi 4 peringkat pembinaan dan pembangunan kumpulan, okey, dari zero menjadi hero, dari kecil menjadi besar, dari besar menjadi mantap, dari mantap menjadi kuat. Okey, jadi penting. Setelah kita menjadi seorang pemimpin, kita hendaklah menjaga mereka supaya apa yang kita lakukan ataupun dinamakan duplikasi pada mereka, okey, belajar, memahami marketing plan, iaitu bagaimana cara untuk naik ke pangkat seterusnya dari AM, bagaimana untuk pergi ke Ruby, dari Ruby untuk pergi ke Mutiara, dari Mutiara untuk pergi ke Zamrud, Emerald, dari sana pergi ke Diamond dan seterusnya pergi ke Double Diamond. Ini penting, kita nak mengajar mereka supaya mereka menjadi mantap dan kuat. Okey, dan tahniah kepada iaitu Double Diamond terbaru kita, iaitu Kusairi Bujang, iaitu dalam organisasi pemimpin saya yang terhebat, iaitu Double Diamond Agency Manager Iman Harmi, yang di mana beliau memang betul-betul sebagai seorang pemimpin, dan baru-baru ini saya bersama dia telah pergi membuat aktiviti setelah kami dapat merentas daerah kan. Saya pergi ke Sibu membantu beliau untuk buat GBOS, dan alhamdulillah sekian lama tidak bercakap menerusi online. Okey, sangat seronok. Okey, berjumpa mereka walaupun tak boleh sangat ramai. Jadi kami hanya maksimum hingga 50 orang. Dan keesokan harinya kami juga sebagai pemimpin mengajar mereka, memberi mereka ilmu. Kami membuat kursus pendek iaitu 1 hari. Okey, itu sangat luar biasa. Dan kemudian minggu kedua saya sama beliau pergi lagi satu daerah iaitu Bintulu. Okey, juga membuat GBOS. Iaitu daerah Bintulu ni adalah daerah dulu memang satu tempat yang boom, tapi sekarang agak slow. Jadi apabila kami pergi sana memang tidak berapa ramai yang hadir. Okey, dalam kalau tak silap saya tak sampai 40 orang GBOS, dan kursus ataupun majlis ilmu keesokan harinya pun tak ramai. Tapi yang penting kami telah mengajar mereka sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader, terapkan mereka apa yang mereka harus lakukan. Saya ajar mereka bagaimana ilmu-ilmu marketing plan dan sebagainya. Jadi dari situ kita nak mereka daripada mantap menjadi kuat, daripada besar menjadi mantap, dari kecil menjadi besar, dan jadi daripada zero menjadi hero. Jadi inilah sikap-sikap seorang pemimpin yang kami berdua kongsikan untuk rakan-rakan kita, okey, usahawan kita untuk menjadi seorang pemimpin. Next, ada lagi slide. Kalau tak ada, okey. Sekarang saya ingin menjemputkan seorang pemimpin yang luar biasa, seorang wanita, iaitu daripada organisasi Double Diamond Iman Harmi, iaitu downline kepada Double Diamond Kusairi Bujang, di mana beliau saya rasa sangat luar biasa. Minggu lepas saya pernah berjumpa dengan dia. Jadi dengan bangganya saya menjemput pengurus agensi Mutiara, Judith Pawin, untuk berkongsikan pengalaman. Dipersilakan.
Ya, terima kasih Tuan Haji. Dan ya. Selamat malam dan apa khabar anda semua? Bersama saya Judi Pawin, berasal dari Kenawit dan menetap di Sibu. Pada malam ini ya, kita santai-santai saja ya. Dengan topik saya, mengapa perlu naik pangkat ke Mutiara ya. Dan sebelum itu, saya nak kongsikan sedikit ya, mengapa saya memilih CNI ya menjadi karier saya ya. Walaupun ya saya ada syarikat sendiri iaitu UDP Enterprise Sdn Bhd. Sebab ya minat saya lebih kepada bisnes CNI ya. Saya tertarik dengan sistem CAN CNI ya kerana ia bersifat dinamik ya. Plan pencapaian kita dari CBO biasa hinggalah ke Crown Diamond Agency Manager ya. Dan kalau kita bijak manfaatkannya, ganjarannya pun akan bertambah. Okay. Ya, pada sesi LDS yang lepas, rakan saya dari Melaka, pengurus agensi Delima, Nazari telah berkongsi ya tentang bagaimana mendapat faedah sebagai pengurus agensi Delima ya. Kini, dan saya ya untuk share bagaimana naik pangkat ke Mutiara dan bagaimana ya saya lakukannya ya. Dan sebelum itu saya cerita dulu ya tentang ganjarannya ya. Okey. Daripada performance bonus dan leadership bonus, top sale personal group sales, anda dapat executive bonus bernilai 3.75% ya. Executive development bonus 1% dan peluang dapat insentif RAI sebanyak 8,000, lumayan ya. Dan trip eksekutif iaitu wellness trip, anda juga berpeluang menikmati pelancongan bersama pasangan. Dan ganjaran seterusnya ialah peluang untuk fight tabung kereta pertama ya bernilai 300k kan. Nah, hebat ganjarannya kan. Ini semua adalah milik anda ya bila anda sudah capai ke pangkat per agency manager ya. Dan bagaimana pula ya untuk menjadi pengurus agensi Mutiara ya. Dan di sini saya nak ceritakan ada tiga cara ya. Pertama, kita membina rangkaian dengan lag 4 AM kali 500 PB dan PJS anda sendiri 2000 ya. Atau pilihan kedua ialah dengan membina rangkaian dengan lag 3 kali 7 dan PJS anda 2000 PB. Dan atau pilihan ketiga dengan cara fast track iaitu lag 2 AM kali 7,000 PB ya dan anda kekalkan 6,000 PB ya. Inilah langkah-langkah untuk mencapai pangkat ke Mutiara ya. Pilihan ikut keselesaan masing-masing ya. Okey. Ini adalah cara saya melakukan dan bila saya sudah capai dan macam mana saya bila sudah capai AM dan selepas capai ke Mutiara adalah dengan menggunakan cara yang lag 3 AM kali 7,000 dan PJS saya sendiri sekurang-kurangnya 6,000 dan langkah-langkah saya seterusnya adalah saya kena pasti rangkaian lag AM saya yang kuat dan kukuh untuk lag 1, 2, 3 ya. Untuk memastikan mereka mempunyai at least 7,000 PB setiap bulan.
saya kena pastikan ya setiap rangkaian AM saya ya harus ada sekurang-kurangnya 3 ataupun 4 AM di setiap rangkaian saya. Saya di sini ya saya kena memainkan peranan kerja keras ya untuk membantu tunjang yang lemah untuk menjadi kukuh ya. Di dalam tim kami ya, ini adalah dipanggil konsep sedekah ya. Kenapa dipanggil konsep sedekah? Konsep sedekah ini namanya kita rujuk CBO baru. Itu adalah hak kita ya nak letakkan di mana tunjang yang lemah untuk membantu tunjang itu tadi menjadi kukuh ya. Itulah ialah keistimewaan sistem CAP ya, CNI ya. Dan dalam bersedekah ini adalah akan mendapat ganjarannya di penghujungnya ya. Kalau nak berjaya kena jayakan yang orang lain terlebih dahulu ya. Jangan berkira ya. Together we are one. Okay. Saya selalu dengar persepsi ya di setengah orang sering mengatakan menguntungkan orang di atas ya. Tetapi keistimewaan sistem CAP CNI ini kita berkongsi ya keuntungan. Ini memang adil ya. Siapa buat dia dapat. Okey? Jadi tak adalah menguntungkan siapa-siapa ya, menguntungkan diri sendiri. Okey? Dan dengan ini ya, kekukuhan rangkaian saya ya sudah cukup kuat ya untuk capai 3 kali 7,000 setiap bulan. Tetapi janganlah stop 7,000 sebab masih kita kena up lagi ya. Kasih up sebab bila sudah up di sana ya banyak ya ganjaran yang menunggu kita ya di up sana ya. Okey, dan dalam masa yang sama saya nak pastikan ya PGS saya sendiri juga sekurang-kurangnya capai 5K dan ke atas ini untuk mendapatkan mendapat top personal sales ya 1 point sekurang-kurangnya. Kalau boleh memang mau 2 point tapi ukur baju badan sendiri. Kena kerja keras lagi untuk ini ya. Dan personal sales saya sekurang-kurangnya 300 PB ke atas, tapi selalunya memang ikut promosi produk dalam hari-harian. Kadang-kadang kena ada 1,000 juga satu bulan. Okey, beginilah ya cara saya maintain ya performance sales saya setiap bulan. Dan di sini saya titik beratkan kerjasama antara tim sangat penting ya. Sebis mereka tentang info mengenai bisnes, kempen, stok dan sebagainya. Sebab bekerjasama adalah kunci kejayaan. Seperti yang kita punya Mr. Chan tadi cakap ya. Bekerjasama adalah kunci kejayaan. Okey. Dan dengan kesempatan yang ada ini ya, saya nak berterima kasih kepada semua CBO ya di dalam organisasi saya ya. Dan kepada 4 upline saya iaitu Double Diamond Tuan Haji Ramli, Double Diamond Tuan Erman, Double Diamond Tuan Kusyari dan PAM Sherin Saging. Dan juga tak ketinggalan kepada pihak syarikat. Dan terima kasih semua di atas kejayaan di atas tunjuk ajar dan semangat setia kawan dari anda semua. Sangat saya hargai dan sekaligus membantu saya untuk fight ya. Untuk fight tabung kereta pertama saya. Terima kasih banyak-banyak. I love you all. Dan sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada malam ini, di sini ya saya ada tips daripada saya untuk anda bawa balik ya. Sentiasa buat yang asas iaitu pertama sentiasa bercerita tentang peluang bisnes dan produk ya. Dan kedua adalah menaja ahli baru. Ketiga, guna produk dan rebut peluang promosi ya. Keempat,
rekomen produk pada downline dan customer anda ya. Dan kelima, servis downline follow up harus ada ya. Yang penting konsisten. Ini semua adalah rutin harian yang harus kita lakukan setiap hari ya. Dan jika saya boleh, sudah pasti anda pun boleh mencapainya. Tetapkan matlamat anda dan percaya yang anda boleh buat dan lekatkan diri dengan tindakan. Mesti bertindak ya. Dan sekian, terima kasih. Kita serahkan kepada MC. Saya Kak Asri. Okey, terima kasih tahniah kepada pengurus agensi Mutiara Judith Pawin. Okey, begitulah cara bagaimana beliau menjalankan perniagaan beliau sehingga mendapat tabung kereta. Okey. Okey, sekarang sama-samalah kita memahami ya ikrar usahawan berjaya. Bagaimana untuk menjadi usahawan yang berjaya? Okey, yang pertama, saya yakin 100% untuk mencapai kejayaan dalam CNI. Okey, seperti kata itu Mr. Chan tadi, kita hendak yakin dengan diri sendiri. Okey, yakin dengan CNI 100%, yakin dengan produk, yakin dengan Ken, yakin dengan semua staf-staf CNI yang membantu kita. Itu sangat penting, okey. Mesti nak yakin 100%, tidak ada istilah 50-50, okey. Kena yakin 100%. InsyaAllah kalau anda yakin 100%, percayalah saya, kejayaan akan milik anda. Yang kedua, saya akan memimpin melalui teladan. Okey, terapkan dalam jiwa kita, iaitu saya akan memimpin melalui teladan. Maksudnya, ajarlah downline-downline kita dengan perkara yang betul, sikap yang betul. Jadi panjang lebar sikap-sikap yang diceritakan oleh isteri saya tadi. Okey, ambillah yang baik. Jangan kita nak memimpin tapi sendiri tidak tidak berlaku dengan baik. Okey, sangat penting. Yang ketiga, saya akan menghormati masa dan janji. Saya boleh dipercayai. Saya mematuhi peraturan dan undang-undang pengedar juga sangat penting. Okey. Pasal masa tadi Mr. Chan sudah beritahu, jadi masa itu sangat penting, masa itu mesti mas. Kalau buat perjanjian jangan lewat. Kalau nak ikut Zoom punya aktiviti, pastikan berada sebelum mulakan, jangan masuk di pertengahan. Kalau masuk di pertengahan mungkin kita tidak tahu apa yang berdepan-depan tu, okey. Itu yang penting, okey. Kemudian saya mematuhi peraturan dan undang-undang pengedar. Juga sudah dibentangkan oleh Mr. Chan tadi, jadi saya nak ulang lagi. Sebagai seorang pemimpin, ingat, patuhilah peraturan undang-undang pengedar, okey, seperti yang telah dibentangkan tadi. Okey, jangan potong harga. Saya akan tentangi pemotongan harga, pengelapan mata, iaitu PV ya, curi PV lah atau mencuri anggota dari kumpulan lain. Seperti yang isteri saya katakan tadi, benda ini kalau boleh yang sudah berlaku sudahlah, okey. Dan minta mulai hari ini kita berikrar supaya tidak akan membuat potongan harga, okey, pengelapan mata, PV atau mencuri anggota dari kumpulan lain. Memang benda ini tidak dapat dielakkan. Saya tahu banyak berlaku sebenarnya. Tapi kalau boleh mulai hari ini jangan dilakukan lagi. Okay. Next. Next slide. Nombor 5. Oh. Okay, ya. Nombor 5. Saya akan hindari fikiran dan ucapan negatif. Kita sentiasa mestilah positif, okey. Kalau ada negatif jangan hiraukan, biarkan, okey, berkawan atau carilah rakan-rakan yang selalu berpikiran positif. Sebab salah satu untuk berjaya, salah satu untuk menjadi pemimpin yang berjaya, kita mesti sentiasa berpikiran positif. Ucapan kita, okey,
cara kita memberi penerangan ataupun kata-kata kita seperti yang saya katakan tadi, mesti jangan terlalu kasar, okey, jangan terlalu terlalu mengawal, terlalu menyuruh dan sebagainya. Nombor 6, saya percaya kegigihan lebih penting dari bakat dan pencapaian lebih utama dari kepantasan. Memang betul, okey. Kegigihan itu sangat penting. Walaupun ada bakat, kalau tidak gigih, tidak juga boleh dapat. Okey. Dan begitu juga dengan kepantasan. Kalau pantas pun, tapi tak ada pencapaian pun tidak ada guna juga. Yang penting kalau boleh dua-dua lah. Kalau nak pantas, mesti pencapaiannya pantas juga. Dan mesti bertahan. Yang ketujuh, saya belajar dari SIPAR. Saya duplikasi model kejayaan untuk mengembangkan perniagaan saya. Dan amalan adalah kaedah penting berkesan untuk berjaya. Okey. Menyentuh pasal amalan ya. Jadi saya teringat apa yang saya lakukan sekarang, contoh saja, bukan saya nak mengatakan saya bagus. Apa yang saya lakukan sekarang untuk sentiasa sehat, memang kita makan produk kesihatan kita. Yang penting juga adalah gaya hidup kita. Okey. Pertama, tidur awal. Okey, sebab bagi kami kedua, kalau tidak ada aktiviti macam malam ini, kami memang tidur awal. Baik pukul 10 memang tidur, sebab bangun pagi awal, 4:30 sudah bangun. Okey, bagi kita agama Islam, bangun pukul 4:30 sangat elok, di mana kita sembahyang, Mr. Chan katakan tadi, berdoa, dan saya yakin dan percaya semua rakan-rakan di luar sana dengan keagamaan sendiri, kita sama-sama berdoa supaya kita lebih perniagaan kita SNI lebih maju dan terus berkembang. Dan saya dan isteri, dan saya yakin juga dengan rakan agama Islam lain, selepas salat subuh memang kita berdoa supaya perniagaan kita di SNI ini sentiasa maju, sentiasa cemerlang dan sebagainya. Jadi amalan terpenting. Dan juga seperti Mr. Chan katakan tadi, bagi kami bersenam itu dah menjadi amalan sudah. Sikap kami iaitu pagi-pagi, kalau tidak hujan ataupun kalau tidak ada pergi travelling, kami akan buat senaman selama 45 minit hingga 1 jam. Okey, dah sekarang jadi amalan, iaitu satu amalan yang sangat sihat. Jadi saya pesankan sebagai seorang leader, seorang pemimpin, selain daripada selain menjaga organisasi, yang penting jaga diri sendiri, jaga kesihatan. Selain pada makanan kesihatan, yes, kita memang makan makanan kesihatan setiap hari, dan yang penting adalah juga bersenam, okey, sangat penting bersenam. So kemudian duplikasi, ajarkanlah undang-undang lain kita seperti apa yang kita lakukan. Okey, yang ke-8, saya mahu berdikari sambil mengekalkan hubungan baik dengan upline saya. Okey, mesti hendak berdikari. Setelah diajar oleh upline, kemudian kita berdikari. Dan yang penting mengekalkan hubungan baik dengan upline ataupun downline. Okey, bagi macam saya lah untuk bercerita sikit, 24 tahun yang lalu apabila saya menyertai keluarga besar SNI, saya sudah awal-awal berdikari. Sebab upline yang utama memperkenalkan perniagaan SNI ini hanya berada di tempat kami di Kuching 1 minggu saja. Lepas tu dia balik ke Semenanjung. Okey, immediate upline saya, Wan Sadi dengan saya, ilmu belum cukup. Okey. Jadi kami kena berdikari awal-awal. Jadi sebab itulah hingga sekarang saya sentiasa berdikari. Jadi saya nak juga leader-leader sekarang AM baru, okey, ikut jejak kami. Kalau tidak ada upline, belajar. Okey, belajar. Dan untuk pengetahuan anda mungkin sekarang agak mudah belajar ilmu, sentiasa senang. Buka saja handphone. Kita punya notebook lah, baik sana, klik, ikut saja Zoom. Kami dulu mana ada Zoom, mana ada handphone, kami kena telefon saja, bil meningkat-ningkat, bertanya dengan upline di Semenanjung. Kemudian untuk pergi lebih serius, kami kena tuntut ilmu, terbang pergi Semenanjung, bayar lagi flight dan sebagainya. Dan saya pernah ikuti kursus yang sangat luar biasa, misalnya ESQ, itu kursus untuk spiritual, itu jiwa kita. Saya sendiri dengan isteri kena bayar sendiri tahu, 1,500 kursus itu untuk 2 orang 3,000. Tapi rakan-rakan saya dalam SNI Double Diamond pada itu sangat beruntung, okey.
apabila pihak syarikat mendapati itu satu kursus yang sangat baik untuk jiwa kita, jadi mereka dihantarkan untuk kursus. Jadi saya harap pada rakan-rakan saya bukan hanya kursus-kursus di SNI, kalau ada kursus yang bagus di luar sana, contoh pasal digital kah, online kah, boleh ikut, okay, untuk menambahkan ilmu kita. Jadi sama-samalah kita berdikari, dan saya mengucapkan terima kasih dengan rakan-rakan saya yang jauh, contohnya di Brunei, dah lebih 2 tahun saya dapat pergi, dan alhamdulillah mereka berdikari di sana. Terima kasih kepada Diamond Agency Manager Hajijah, Zamrud Agensi Hajah Subuh, Ruby Agensi Manager Pengiran Koloniza. Terima kasih, mereka berdikari. Okay, walaupun tanpa kami pergi ke sana, mereka tetap terus berusaha berjuang berdikari hingga sekarang. So, sekian, terima kasih. Inilah saja perkongsian saya, dan sebelum saya mengakhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak syarikat, terutama kali Mr. Chan, memberi peluang pada kami berdua untuk berkongsi, dan juga saya harap rakan-rakan kita jangan lupa sama-sama kita berjuang, berdoa supaya kita sentiasa sehat walafiat, supaya perniagaan kita makin maju dan makin berkembang. Hayati dah? Hayati lagu-lagu saya. Hayatilah lagu-lagu SNI yang sangat menjiwai ataupun sangat apa namanya, menyentuhkan hati kita. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa anda di puncak kejayaan. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Haji Ramli dan juga Hajah Siti Nolia atas perkongsian. Yang pertama tadi ditekankan 3 prinsip pemimpin cemerlang. 3 prinsip apa itu? Pengurusan orang. Yalah, maklum sajalah kita, perniagaan kita ni people business. Jadi ubah diri, pimpinlah melalui teladan, mulai dengan niat yang betul, jujur dan ikhlas dikongsikan oleh beliau. Kemudian yang kedua, keupayaan melaksana ataupun mengurus rangkaian pelanggan, mengurus rangkaian organisasi, ya juga disentuh, itu penting ya. Kemudian keupayaan memimpin rangkaian, sebab anda sudah pun berada di tahap level pemimpin, maka biar ada keupayaan memimpin rangkaian, membina, membangun, memimpin ke arah mengukuhkan sebuah pasukan. Alright. Kemudian juga dijemput pengurus agensi Mutiara Judith Pawin untuk berkongsi pengalaman, apa yang boleh saya menarik untuk tarik perhatian anda, yang juga pemenang tabung kereta terbaru kita, awal tahun lagi dah menang tabung kereta, tahniah kita ucapkan. Seorang yang mempunyai, boleh saya kata tadi dikongsikan, seorang yang mempunyai syarikat sendiri, ya, yang mempunyai bisnes sendiri, tapi masih lagi memilih CNI. Kerana apa? Beliau yakin dengan perniagaan CNI, ya, yang mana CNI telah teguh selama 35 tahun. Baik. Kemudian tip daripada beliau mengenal pasti downline yang berpotensi untuk dibantu, ya, berjaya. Kita nak berjaya, kena bantu downline kita berjaya. Maka kenal pasti downline yang berpotensi untuk dibantu. Konsep bersedekah saya sungguh terkejut dan menakjubkan saya, kerana Judith juga mengamalkan konsep bersedekah, ya. Bagi yang Muslim, kita sedia maklum, kerana bersedekah ini kita yakin dan percaya, satu kita bagi, Allah dah janji pada kita 10 pulangan akan dapat kepada kita. Jadi jangan lokek untuk jayakan orang bawahan, jangan lokek untuk bantu mereka untuk kita berjaya bersama-sama. Kemudian disentuh pula oleh Tuan Haji tentang 8 ikrar sebagai seorang usahawan yang berjaya. The do and the don'ts, apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Jadi harap sama-sama kita ambil iktibar, ya, untuk terus kita mengorak langkah sebagai seorang pemimpin yang berjiwa besar, pemimpin yang mantap, pemimpin yang mempunyai kualiti dan juga menghasilkan produktiviti yang tinggi. Baik, seterusnya juga saya memohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi borang maklum balas, yang mana rakan saya sudah pun kongsi, ya, di ruangan chat sana. Tekan link biru tersebut untuk anda bagi maklum balas terhadap program LDS siri yang kedua ini, untuk kami memperbaiki, penambah baik di masa yang akan datang. Baik,
Kita sudah sampai penghujung, tapi apapun ada sedikit lagi perkongsian daripada saya untuk merumuskan semula kesemua yang telah dikongsikan oleh para penceramah jemputan kita pada malam ini yang disentuh oleh Mr. Chan Kok Liang sebentar tadi, ya, dan juga yang disentuh oleh Tuan Haji sebentar tadi, dan juga dikongsikan oleh Judith. Jadi saya nak rumuskan dekat sini untuk menjadi seorang pemimpin yang mempunyai daya kepimpinan yang mantap. Ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan. Ada 4 kunci yang perlu ada pada setiap seorang pemimpin. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, kita perlu bina dasar. Dasar mesti betul. Fundamental mesti betul. Grassroots kita tu untuk memastikan kita teguh, berdiri teguh, dan memastikan kita lebih mengorak langkah seterusnya dengan penuh cemerlang. Pertama, apa dia? Perbetulkan sikap. Itu kalau kita tengok di bawah tu, untuk memastikan kita kukuh, teguh, akar tu kena kuat. Perbetul, memantapkan sikap positif, mempunyai cita-cita, mempunyai impian, mempunyai visi, ya. Sikap yang mantap, kemudian tabiat, ya, tabiat, banyak bertindak, banyak belajar, dan banyak berkomunikasi. Dan seterusnya, untuk memastikan kita terus keberhasilan yang baik, maka kita kena memperkayakan diri kita, kena menambahkan nilai diri kita dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu pengetahuan tentang, pertama dah tentunya tentang produk. Ilmu pengetahuan tentang industri, nak kena tahu selok-belok industri MLM ini. Nak kena tahu industri dalam situasi pandemik 2 tahun ini, bagaimana kedudukan industri kita. Adakah menyusut, adakah mendata, adakah berkembang, adakah industri ini sesuai untuk kita? Itu kena tahu. Kemudian pengetahuan tentang perniagaan, selok-belok perniagaan tu kena tahu. Ini dengan cara begini, menambah ilmu ini, memperkayakan diri kita dengan ilmu, ini lebih memantapkan diri kita, kepimpinan kita. Alright, dan seterusnya meningkatkan kemahiran diri. Okey, meningkatkan kemahiran diri, kemahiran berdikari, ya, sampai bila kita nak jadi follower, ya, kita juga dah berada di level pemimpin ini, kita kena tingkatkan daya kepimpinan kita, kemahiran kepimpinan, kemahiran merancang strategi pembangunan kumpulan. Bukan kita saja merancang strategi untuk berjaya melangkah ke step yang seterusnya, melangkah ke tahap yang seterusnya, juga kita meningkatkan kemahiran merancang strategi untuk membangun kumpulan kita. Kalau kita lahir sebagai agensi manager, bagaimana kita nak lahir agensi manager di bawah organisasi kita? Kalau kita dah capai ke tahap Ruby agensi manager, bagaimana untuk kita lahirkan organisasi kita juga mencapai Ruby agensi manager? Dan kalau kita sudah menang tabung kereta, yes, kita juga nak lihat, kita juga nak bantu rangkaian organisasi kita juga mencapai insentif tabung kereta dan seterusnya, tabung aset pergi melancong dan sebagainya. Yang paling cantik, yang paling penting, melancong bersama-sama rangkaian organisasi kita. Wow, cukup hebat, ya, bersama. Next, kalau kita lihat apa lagi untuk bantu keseluruhannya, itu dia secara orang kata apa, keseluruhan merangkuminya, berakar umbi pada prinsip duplikasi, ya, leadership character building. Jadi base kita, fundamental kita nak kena kuat. Jadi untuk kita kuat, kalau kita kuat, kita tak boleh seorang kuat. Kita kena lahirkan ramai orang yang kuat. Ibarat kata satu batang lidi, kuat tak? Senang dipatahkan. Senang dipatahkan. Okay? Tetapi kalau serumpun lidi yang diikat teguh, susah untuk kita patahkan. Jadi 3 perspektif, 8 ikrar pengurusan diri telah pun dikongsikan untuk memastikan kita melahirkan seorang pemimpin yang cemerlang, bukan saja cemerlang dari segi jasmaninya, malah cemerlang dari segi rohaninya. Baik, dalam keseluruhan telah dikongsikan tadi, banyak menyentuh tentang sikap. Jadi apa yang saya nak kongsi sebagai penutupnya, awasi pemikiran,
kita. Awasi pemikiran kita kerana akan menjadi tindakan kita. Keseluruhan telah dikongsikan tadi, awasi pemikiran kita kerana akan menjadi tindakan kita. Awasi tindakan kita kerana ia akan menjadi kebiasaan kita. Dan awasi kebiasaan kita kerana ia akan menjadi sikap kita, akan terbawa-bawa dalam kehidupan kita. So, awasi sikap kita kerana dia akan menentukan nasib, untung nasib kita. Jadi, apa yang kita tanam, apa yang kita akan tuai nanti. Jadi, berhati-hati. Apa yang kita tanam, apa yang akan kita tuai nanti di masa akan datang. Okay? Tuan-tuan dan puan-puan, pemimpin yang baik, sedikit orang kata sebagai penutup untuk kita di LDS siri yang kedua ini. Pemimpin yang baik lahir dari pengikut yang baik. Ini adalah anda yang berada di ruangan bersama kita pada malam ini. Anda tidak memilih untuk menjadi pemimpin, tetapi keadaan telah membawa anda ke level pemimpin. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Pecahkan ruyung itu. Anda mempunyai apa yang diperlukan oleh pasukan anda. Ianya ada di dalam diri setiap anda yang berada di ruangan Zoom ini. Kembangkan potensi itu. Melaburlah dalam kejayaan anda. Fahami erti kepimpinan, lebih membaca, lebih menonton, lebih mendengar akan hal-hal kepimpinan ya, untuk menambah nilai dalam diri kita. Buat penjenamaan kepimpinan anda. Ini sangat penting. Buat penjenamaan kepimpinan anda. Contoh, ada Diamond Irman, penjenamaan dia P100 Hybrid. Ya. Contoh, Diamond Agency Manager Tuan Zairi, KP100. Itu jenama-jenama. Kemudian, hidupkan jenama itu setiap hari. Anda nak kena mempromosikan jenama itu. Anda nak kena mempromosikan strategi apa yang anda bawa. Membina kesan positif yang besar kepada pasukan anda. Bina pasukan sang juara. Terapkan semangat sang juara. Lihat potensi dalam setiap mereka. Cungkil bakat mereka. Latih mereka. Memberi inspirasi kepada mereka. Pimpin mereka. Cipta keinginan. Wujudkan keinginan untuk berjaya dalam diri setiap organisasi anda. Dan sepanjang jalan, jadilah teladan. Kepimpinan melalui teladan. Membina nilai diri. Anda menetapkan nada. Anda yang menetapkan rentak. Anda yang menetapkan visi. Anda punya sikap, usaha dan tenaga. Mulakan langkah anda. Mereka akan mengikuti jejak langkah anda. Jadikan budaya untuk menang sebagai keutamaan anda. Jadikan budaya sang juara di persekitaran kumpulan anda. Itulah yang memberikan anda tenaga. Itulah yang akan memberikan anda semangat yang diperlukan untuk memenuhi rancangan kumpulan anda dan mencapai visi, misi kumpulan anda. Untuk menjadikan visi menjadi kenyataan, pemimpin yang berjaya, membina pasukan yang berjaya, mendorong prestasi sang juara. Fokus, gerak kerja dan pasukan anda untuk merealisasikan sebuah impian. Kerana anda adalah seorang pemimpin. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah pun sampai di penghujung. Sebagai penutup, itulah dia kata-kata akhir daripada saya. Mudah-mudahan yang dikongsikan oleh para penceramah kita pada malam ini memberi inspirasi kepada semua. Ya, saya minta pinjam tangan anda, beri tepukan kepada Mr. Chan Kok Liang, beri tepukan kepada Tuan Haji Ramli dan Hajah Siti Nolia, tepukan juga untuk Judith yang berkongsi dengan kita. Mudah-mudahan perkongsian daripada pengetua Ken, Mr. Chan dapat membantu kita untuk ke arah melahirkan pemimpin yang cemerlang, dan perkongsian daripada pemimpin anda Tuan Haji dan Hajah dan juga Judith memberikan inspirasi sebagai panduan pedoman untuk kita melangkah ke level yang seterusnya. Saya sebagai moderator ataupun pengendali majlis pada malam ini memohon ampunan maaf sekiranya ada kekurangan.
Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan itu kelemahan diri saya. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tetap bersemangat. Okey, kita ambil gambar dulu. Okey, silakan kita ambil gambar dulu. Macam mana gaya Abang Sri semangat? Semangat, tengok pintu belakang tu kan semua. Alright, semua tolong buka video Kita ambil ada 2 page kat sini. Kita pergi kepada page yang pertama terlebih dahulu. Okey. 1, 2, 3. Okey, kita pergi kepada page yang kedua. Bentar ya. Okey, page yang kedua. Baik, sekejap. Okey, 1, 2, 3. Alright, sudah. Terima kasih. Terima kasih kepada Rizwan juga, orang yang bertukar lumus di belakang tabir memastikan orang kata apa, perjalanan acara kita malam ini lancar. Itu dia. Begitu semangat sekali Tuan Zairi kita dengan genggamannya lagi. Okey, boleh. Kita sudah selesai, boleh buka mic masing-masing kalau nak bercakap apa. Okay, mic on. Kita hayati lagu ini dulu, lagu keluarga besar berjalan pasti mengembangkan usaha, padukan tekad, satukan hati, meningkatkan taraf hidup bangsa. Semangat kami teladani, bergandeng tangan, lebarkan jaringan, saling sapa memacu kerjasama, optimisme pantang putus asa. OCNI, harapan kita semua, lebarkanlah menuju masa depan yang cerah.